Salam sejahtera, Anda bersama saya Sabinus Saribun untuk berita Borneo Today TV malam ini. Ketua Menteri mengumumkan pakej bantuan COVID-19 bernilai RM670 juta. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Shafie bin Haji Abdal hari ini mengumumkan pakej bantuan COVID-19 Sabah bernilai RM670 juta yang meliputi bantuan menyeluruh kepada setiap rakyat di Sabah yang terjejas berikutan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan. Pakej itu mempunyai 15 bantuan terbahagi kepada 3 kategori iaitu bantuan kepada petugas barisan hadapan, bantuan kepada rakyat yang terjejas dan memperkukuh perniagaan serta menambah baik kualiti infrastruktur dan kemudahan asas luar bandar. Pakej tersebut memperuntukkan sebanyak RM50 juta untuk memastikan bekalan barangan kritikal kepada petugas di barisan hadapan iaitu doktor, jururawat, pasukan kesihatan dan pihak imigresen cukup sepanjang masa. Beliau turut mengumumkan kerajaan negeri akan menanggung bekalan makanan kepada semua petugas barisan hadapan yang bekerja setiap hari dengan peruntukan sebanyak RM10 juta. Bagi memastikan bekalan makanan cukup kepada rakyat yang terjejas pula, sebanyak RM20 juta diperuntukkan iaitu RM18 juta bagi menghantar bekalan makanan ke kampung-kampung. Manakala RM2 juta lagi untuk menyediakan bekalan makanan kepada para pelajar Sabah di institusi pengajian tinggi di Sabah dan Semenanjung yang tidak dapat keluar. Turut tidak dilupakan adalah golongan rakyat miskin tegar dan miskin yang berdaftar di dalam e-Kasih akan menerima bantuan kewangan secara one-off bagi meringankan beban mereka dengan jumlah keseluruhan RM20 juta. Maka bagi meringankan kesulitan yang dihadapi golongan tersebut dalam menampung keperluan harian dalam masa yang susah ini, kerajaan negeri telah memutuskan untuk memberikan bantuan khas tunai sejumlah RM500 seorang secara one-off kepada bantuan isi rumah miskin, ketua isi rumah miskin Tegar yang berdaftar dalam sistem e-Kasih. Bantuan ini akan memberi faedah kepada 22,450 orang ketua isi rumah miskin dan 15,747 ketua isi rumah miskin Tegar di seluruh Sabah. Bantuan kewangan one-off sebanyak RM300 turut diberikan kepada semua rakyat Sabah golongan berpendapatan rendah B40 termasuk di Semenanjung melalui peruntukan sebanyak RM80 juta. Ini termasuk anak-anak Sabah yang bekerja di Semenanjung, dianggarkan di bawah B40 dalam lengkungan 30,000 orang, pemandu teksi 13,132 orang, petani dan pekebun-pekebun kecil, nelayan dan peternak seramai 165,630 orang, pota, malim gunung seramai 339 orang, serta kumpulan vulnerable seperti warga tua, anak-anak yatim, orang kelainan upaya, melibatkan 62,638 orang dan ibu-ibu tunggal seramai 6,500 orang di seluruh Sabah. Bagi golongan penjajah kecil-kecilan yang terjejas, kerajaan turut menyediakan pinjaman mikrokredit sebanyak RM20 juta melalui Perbadanan Pinjaman Sabah dengan kadar faedah terendah sebanyak 2% termasuk pengecualian bayaran lesen penjajah sepanjang tahun 2020. Dana Industri Kecil Sederhana IKS sebanyak RM50 juta turut disediakan kepada penggiat industri IKS dengan kadar pinjaman rendah sebanyak 3.5% sahaja. Selain itu, cukai tanah dan cukai pintu masing-masing diberikan diskaun sebanyak 30% dan 20% sepanjang tahun ini. Manakala bagi yang telah membuat bayaran, rebate akan diberikan pada tahun 2021. Bil air pula diberikan percuma kepada rakyat selama 3 bulan bermula April, manakala diskaun 30% untuk bekalan elektrik juga bermula April akan dilakukan.
Bagi penghuni program perumahan rakyat PPR, mereka dikecualikan daripada membayar sewa selama 6 bulan, membabitkan kos sebanyak RM21.1 juta kepada kerajaan negeri. Sementara itu, bagi memastikan Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK dapat terus berfungsi, kerajaan memperuntukkan sebanyak RM30 juta untuk bayaran allowance setiap MPKK sepanjang 10 bulan termasuk bulan Mac. Dalam pada itu, untuk memastikan kemudahan infrastruktur asas luar bandar terus dipertingkatkan, kerajaan akan melaksanakan 1,000 projek di kampung-kampung dalam kawasan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK, Majlis Perbandaran Sandakan, Majlis Perbandaran Tawau serta semua daerah seluruh Sabah membabitkan peruntukan RM200 juta. Perkhidmatan penghantaran makanan seperti ikan dan sayur-sayuran dibenarkan untuk bergerak dari satu daerah ke daerah lain sepanjang tempoh penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan sehingga 14 April ini. Ketua Menteri berkata beliau telah memberi arahan kepada pihak berkuasa supaya membenarkan golongan yang terlibat dalam perkhidmatan tersebut melepasi sekatan jalan raya. Saya telah maklumkan tadi pun dan saya telah bagi arahan supaya bagaimana pengangkutan untuk barangan-barangan essential, makanan, sayur-sayuran yang ada, dan kita telah maklumkan pihak yang berkuasa untuk mengambil tindakan roadblock ini untuk boleh melepaskan mereka boleh sampai ke destinasi yang mereka tujui, ya. Datuk Seri Muhammad Syafiee berkata tujuan utama sekatan di setiap daerah dilakukan adalah untuk mengurangkan pergerakan orang ramai bagi membendung penularan COVID-19. Walau bagaimanapun perkhidmatan keperluan makanan asas seperti ikan dan sayur-sayuran harus diteruskan untuk memastikan setiap masyarakat di negeri ini mempunyai bekalan yang secukupnya. Oleh kerana keperluan mungkin tadi makanan, ya, sayur-sayuran, ikan yang ada. Kalau tidak ada ikan dari Sempurna dibawa ke Tawau, sudah pasti Tawau tidak akan ada ikan dia. Bagaimana pula masyarakat kita akan mendapat bekalan? Contoh seumpama itu. Tapi kalau sebenarnya mereka memang membawa keperluan makanan yang ada dan kita akan bolehkan mereka. Ketua Menteri menegaskan pelbagai bantuan yang telah diumumkan dalam pakej bantuan COVID-19 Sabah termasuk pemberian makanan kepada golongan miskin dan miskin tegar akan disegerakan. Beliau sehubungan itu mengingatkan rakyat agar tidak perlu keluar dari rumah kerana agensi keselamatan termasuk Unit Pejabat Pembangunan Masyarakat UPPM di setiap daerah telah ditugaskan untuk menghantar bantuan tersebut ke rumah setiap penerima. Katanya kelewatan mungkin berlaku disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan yang sedang berkuat kuasa, namun beliau memberi jaminan semua bantuan itu akan sampai kepada rakyat. Bantuan-bantuan ini kalau contohnya bekalan makanan yang kita sediakan beberapa juta ringgit untuk membolehkan supaya masyarakat kita yang berada di kampung-kampung, di rumah-rumah, di luar bandar, di dalam bandar, yang kita golongkan miskin-miskin tegar, yang tidak ada keupayaan mereka keluar dari rumah. Pasal mereka kita halang untuk keluar dari rumah, dalam keadaan itu sudah pasti mereka tidak akan dapat akses kepada bekalan makanan. Maka kita telah mengatur satu rangka bagaimana untuk mengatasi masalah ini dan kita telah minta supaya unit pimpinan kemajuan masyarakat akan bergerak ke seluruh kampung-kampung di seluruh negeri Sabah bersekali dengan rela dan juga pasukan polis untuk memantau supaya pembahagian bungkusan makanan, contohnya jenis makanan yang kita akan bekalkan beras, tepung, gula, teh, kopi dan minyak masak berbagai untuk memastikan supaya ini dapat kita sampaikan ke peringkat rumah-rumah, kampung-kampung, masyarakat yang berhadapan dengan COVID-19 ini. Katanya bagi golongan peniaga yang mahu memohon pinjaman daripada skim kredit mikro dan dana industri kecil dan sederhana IKS yang disediakan Perbadanan Pinjaman Sabah telah diberikan tugasan untuk melaksanakannya. Sehubungan itu, beliau berharap setiap pemohon dapat menghubungi semua cawangan pejabat berkenaan bagi membuat permohonan dan mendapatkan maklumat lanjut. SME dan juga peniaga-peniaga kecil yang ada. Kita letak kewangan itu di bawah sebuah anak syarikat kerajaan, Sabah Credit Corporation, dan ini saya telah lakukan tahun yang lalu pun, di mana kita ingin membantu masyarakat peniaga-peniaga kecil
yang terjejas pada musim ini oleh COVID-19 dan mereka ini boleh berhubung dengan semua cawangan-cawangan Sabah Credit Corporation di seluruh negeri Sabah yang ada untuk meminta pinjaman. Dan kadar yang kita berikan daripada 2% untuk peniaga-peniaga dan peniaga yang kecil dan sederhana 3.5%. Ini satu kadar yang cukup rendah untuk membolehkan mereka mendapat bantuan dalam keadaan kemungkinan peralatan sudah tidak mencukupi, prasarana mereka tidak akan dapat menjayakan usaha mereka menjadi peniaga kecil atau Skim kredit mikro sebanyak 40 juta ringgit dan dana IKS sebanyak 90 juta ringgit merupakan antara dua perkara dalam pakej bantuan COVID-19 Sabah untuk membantu golongan penjajah serta peniaga kecil dan sederhana yang terjejas sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Sebanyak 20,000 kotak berisi sejuta penutup hidung dan mulut yang dibeli oleh kerajaan negeri serta disumbangkan China telah sampai ke Sabah hari ini. Ketua Menteri berkata peralatan kesihatan itu akan diagihkan kepada petugas di barisan hadapan terlebih dahulu kerana kepentingan tugas mereka berdepan dengan wabak COVID-19 sebelum diedarkan ke seluruh Sabah selepas itu. Dan dalam pada itu, hari ini kita akan mendapat bekalan lagi dalam 20,000 kotak. Boxes of face mask yang akan ada, dan kita akan pastikan pertama kita edarkan kepada frontliners yang ada kerana mereka berhadapan dengan masyarakat yang memerlukan bantuan daripada COVID-19 yang cukup kerap, mungkin bukan sekali, mungkin 10 kali, bukan satu hari, hari-hari, dalam 2-3 minggu. Jadi mereka ini perlu kita lindungi, bukan hanya masknya, bahkan juga dari segi sanitizer yang ada. Dan itu kita sediakan peruntukan sejumlah 50 juta ringgit untuk membolehkan supaya kemudahan-kemudahan ini akan dapat kita bekalkan. Terdahulu pagi ini, Ketua Menteri turut menyerahkan penutup hidung dan mulut dan cecair pembasmi kuman kepada Ketua Polis Kota Kinabalu, Asisten Komisioner Habibi Majinji di pejabat beliau. Kesemua peralatan itu akan diagihkan kepada setiap anggota Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu yang bertugas sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Selepas ini, Sabah akan menerima pelbagai lagi kelengkapan kesihatan seperti peralatan perlindungan diri PPE dari China bagi membantu negeri ini memerangi COVID-19. Menurut beliau, sebuah kapal dari China yang dilengkapi peralatan itu dijangka tiba Sabtu ini. Selain itu, beberapa pakar dari China juga akan datang ke Sabah untuk membantu dan melatih doktor tempatan di Sabah berdepan COVID-19. Katanya, pakar-pakar itu akan ditempatkan di Pusat Makmal Universiti Malaysia Sabah. Mereka ini mempunyai kepakaran dan pengalaman, dan saya telah maklumkan dengan Datuk Dr. Christina Rundi untuk memastikan mereka tempatkan di mana mereka diperlukan. Contohnya kita ada kenal pasti di UMS, kita ada lab center di situ yang ada seorang saintis yang bertugas di UMS yang mana kita boleh tempatkan pakar-pakar ini sekali untuk melatih perawat-perawat kita ataupun doktor-doktor bagaimana untuk memastikan supaya kita boleh konten, membendung, mengawal keadaan ini supaya tidak dapat merebak seluas yang mungkin. Perintah Kawalan Pergerakan akan dilanjutkan sehingga 14 April, kata Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Keputusan itu dibuat setelah mengambil kira peningkatan kes-kes baharu positif COVID-19 di negara ini. Dalam perutusan yang disiarkan secara langsung tengah hari tadi, beliau menjelaskan pelanjutan tempoh berkenaan dibuat lebih awal agar rakyat lebih bersedia. Justru saudara-saudari mesti bersedia secara mental dan fizikal untuk duduk diam-diam di rumah bagi tempoh yang agak lebih lama. Just be mentally and physically prepared to stay at home for a reasonably longer period of time. Saya telah diberikan taklimat oleh Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara. Trend semasa ini menunjukkan kes-kes positif COVID-19 yang baru masih berlaku. Trend ini dijangka akan berterusan untuk beberapa ketika sebelum kes-kes baru mula menurun.
Dan ini menuntut kerajaan untuk meneruskan perintah kawalan pergerakan bagi satu tempoh masa yang lebih lama. Sehubungan itu, kerajaan telah memutuskan tempoh perintah kawalan pergerakan akan dilanjutkan sehingga 14 April 2020. Saya memaklumkan pelanjutan tempoh ini lebih awal supaya saudara-saudari lebih bersedia. Anda yang berada di kampung tak perlu bergegas balik ke Kuala Lumpur. Sabah berdepan dengan masalah kekurangan reagen bagi membolehkan ujian makmal untuk mengesan pesakit yang positif COVID-19, kata Pengarah Kesihatan Sabah, Datuk Dr. Christina Rundi. Atas sebab itu, bilangan kes yang dilaporkan setiap hari tidak menggambarkan keadaan sebenar jumlah pesakit yang positif COVID-19. Katanya, jika dilihat semalam, hanya satu kes baru dilaporkan di Sabah, menjadikan keseluruhan 170 kes positif COVID-19 di Sabah. Semalam, 7 sampel positif COVID-19 dilaporkan dari Makmal Kesihatan Awam Kota Kinabalu, di mana hanya satu kes COVID-19 yang baharu, selebihnya adalah sampel ulangan, katanya dalam satu kenyataan malam tadi. Menurutnya, situasi kekurangan reagen ini dialami oleh semua makmal Kementerian Kesihatan di seluruh negara. Jabatan Kesihatan Sabah sedang berusaha untuk mengatasi masalah ini secepat mungkin. Sehingga semalam, 4,022 orang telah dikuarantin di rumah selama 14 hari sebagai pesakit di bawah siasatan atau PUI di Sabah. 8 daripadanya iaitu 5 di Tawau dan 3 lagi di Papar didapati melanggar perintah kuarantin dan telah dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Mengikut Seksyen 24 Akta berkenaan, individu yang gagal mematuhi perintah kuarantin boleh dipenjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Setakat semalam, seramai 553 orang ditempatkan di 13 pusat kuarantin seluruh Sabah. 6 daripadanya telah dibenarkan pulang. Datuk Dr. Christina berkata, Jabatan Kesihatan Sabah juga telah mengarahkan penutupan 2 ladang di Kinabatangan dan 2 lagi ladang di Kalabakan kerana beberapa kes positif dilaporkan di ladang berkenaan. Mengenai video tular menunjukkan kaki tangan Hospital Lahadatu yang menjahit sendiri peralatan perlindung diri atau PPE, ia adalah usaha inovatif mereka sementara menunggu bekalan PPE sampai. Bantuan makanan dan barangan keperluan seharian terus disalurkan kepada penduduk yang terjejas di sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Di Tanjung Aru, 500 pakej bantuan barangan keperluan asas disalurkan kepada penduduk yang disampaikan Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Perangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Aru, Datuk Jun Swong. Penerima bantuan adalah golongan yang sedang menjalani kuarantin seperti pesakit COVID-19 dan pesakit dalam pemantauan atau PUI serta mereka yang tidak mempunyai pendapatan tetap seperti nelayan. Kita ada menyediakan serasa 500 package for first phase lah of bantuan lah for Tanjung Aru dan juga ada di Pedagas nanti. Khasnya untuk family yang dia punya family yang memang ada apa kita panggil lah ada patients yang memang sudah infected lah daripada COVID-19 dan juga quarantine, because I think kalau dia orang sudah ada family yang kena, dia kena isolated. Pasal banyak orang mungkin ketua kepala dia atau siapa keluarga dia tidak dapat kalau pergi beli barang atau mungkin susah. And juga itu yang kena suspect yang di quarantine tu pun kita bantu lah. Dan juga ada kita identify, sekarang pun sedang identify senarai untuk daily workers lah. Daily workers memang kita mau bantu juga. Saya rasa banyak bantu memang dia orang memang bekerja sebagai daily workers, so dia orang earn dia punya salary yang sambilan lah. Jadi saya rasa itu penting untuk kita bantu semua dia orang juga lah. Katanya bagi fasa seterusnya terdapat 1,500 pakej bantuan yang akan disalurkan kepada golongan yang terjejas di kawasan Tanjung Aru. Golongan miskin turut dibantu.
Kerja keras dan pengorbanan petugas barisan hadapan dalam membendung wabak COVID-19 terus mendapat sokongan padu pelbagai pihak yang prihatin. Di Penampang, Pertubuhan Bukan Kerajaan Penampang Relief Centre membekalkan pek makan tengah hari kepada petugas di Klinik Kesihatan Penampang setiap hari di sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Sokongan itu sebagai menghargai kerja keras petugas di klinik terbabit. Di hari pertama program pengagihan bekalan makanan itu, NGO terbabit menyampaikan 100 pek makan tengah hari sambil disaksikan Adun Moyog yang juga pembantu Menteri Pelajaran dan Inovasi Jennifer Lasimbang. Menurut Jennifer, unit pemimpin pembangunan masyarakat Moyog akan membantu polis dan agensi kerajaan lain untuk memantau di kampung tertentu sepanjang perintah itu berkuat kuasa. Ikuti perintah ataupun PKP pada masa ini, dan ini adalah untuk keselamatan semua kita sudah nampak betapa cepatnya COVID-19 ini merebak, dan kita perlu sentiasa mengambil langkah-langkah pencegahan untuk memastikan kita selamat, bukan saja kita tetapi keluarga kita selamat. Selepas hampir setengah jam dikejar 4 unit kereta peronda dan unit rondaan bermotosikal, seorang lelaki akhirnya berjaya diberkas apabila kereta dipandunya kehabisan minyak lalu terbabas di Jalan Bukit Bendera, Kota Kinabalu awal pagi tadi. Dalam kejadian jam 1.30 pagi itu, kereta peronda polis dari Balai Polis Luyang yang sedang menjalankan rondaan Ops Payung mengesan sebuah kereta jenis Hyundai Atos dalam keadaan mencurigakan di kawasan Kampung Cenderakasih, Kelombong. Namun kereta dipandu seorang lelaki berusia 26 tahun bersama seorang rakan wanitanya berusia 31 tahun dan seorang bayi perempuan berusia 22 hari memecut laju dan cuba melanggar kereta anggota bagi mengelak ditahan. Susulan itu, beberapa unit kereta peronda dari IPD Kota Kinabalu memberikan bantuan dan terus mengikori kereta yang bergerak laju menuju ke jalan lintas dan kemudiannya bergerak ke jalan bundusan, Jalan Penampang Bypass, Jalan Dongongon, Jalan Lokawi, Jalan Sabindo, Jalan Putatan dan masuk semula ke pusat bandar Kota Kinabalu di Jalan Tun Fuad Stephen. Kereta dipandu lelaki itu bukan saja cuba melanggar beberapa kenderaan polis, malah melawan arus serta melanggar sekatan jalan raya di jalan lintas yang sedang melakukan op COVID-19. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Asisten Komisioner Habibi Majinji berkata, ketika diselekor tajam di Jalan Bukit Bendera, kereta dipandu suspek terbabas selepas kehabisan minyak. Anggota polis kemudian bertindak menahan suspek dan membawa wanita serta bayi keluar daripada kenderaan berkenaan. Hasil pemeriksaan ke atas suspek dan wanita itu serta kenderaan tidak menemui sebarang bahan terlarang. Suspek seorang warga tempatan yang mempunyai rekod jenayah berkaitan narkotik dan wanita itu ditahan untuk siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 26 Akta Polis 1967 kerana melanggar sekatan jalan raya dan peraturan-peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit 2020. 20 bot pasukan polis marin PPM dengan kekuatan 322 anggota digerakkan dalam op COVID-19 di perairan Sabah bagi mengekang pergerakan penduduk pulau yang ingin ke bandar dan sebaliknya. Dalam operasi itu, pusat pemeriksaan di laut diwujudkan di 7 lokasi di Labuan, Kota Kinabalu, Sandakan, Kudat, Lahad Datu, Tawau dan Sempurna. Komander PPM Wilayah 4 Sabah, Asisten Komisioner Muhammad Fajiri Ali berkata, gerakan itu juga bertujuan membanteras jenayah rentas sempadan di perairan negara. Setakat ini tidak sebarang tangkapan dibuat kerana operasi yang dilakukan lebih menjurus kepada langkah pencegahan bagi melarang orang ramai keluar rumah jika tiada keperluan penting. Hingga 31 Mac 2020, sekiranya anda gagal mematuhi peraturan tersebut, maka anda boleh diambil tindakan di bawah peraturan 7. Sebuah bot kumpit dari Filipina yang dalam perjalanan masuk ke Sandakan untuk menjalankan aktiviti perniagaan transshipment telah diarah keluar dari perairan Sabah dan berpatah balik ke Filipina.
Langkah itu susulan Perintah Kawalan Pergerakan untuk menghentikan sementara kemasukan bot kumpit dari Indonesia dan Filipina untuk memasuki Sabah berkuat kuasa hari ini bagi membendung penularan wabak COVID-19. Bot kumpit berkenaan kemudiannya diiring keluar dari perairan Sandakan oleh polis. Polis, pasukan polis marin dan agensi penguatkuasaan maritim Malaysia melancarkan operasi di perairan Sandakan untuk memastikan tiada bot kumpit dari negara jiran masuk ke perairan Sabah di sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan. Ketua Polis Sandakan, SCP Muhammad Azhar Hamin berkata, dalam operasi itu pihak berkuasa turut membuat hebahan menggunakan alat pembesar suara kepada beberapa buah kampung berdekatan pesisiran pantai. Selain itu, pemeriksaan terhadap nelayan dan pengguna laluan air turut dijalankan agar mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan. Katanya lebih 90% penduduk di Sandakan mematuhi perintah itu. Menetap di daerah terpencil bukan alasan untuk tidak mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan. Tahap pematuhan bagi perintah itu di kalangan penduduk di kawasan pedalaman dan pekan kecil di Sabah dilaporkan mencecah 100%. Antara kawasan yang mematuhi sepenuhnya perintah itu adalah Paitan, Sugut, Botition, Nango, Pekan Telupit dan Pekan Beluran. Ketua Polis Daerah Beluran Superintendan Kasih Muda berkata, pada hari pertama perintah itu dikeluarkan, pematuhan masyarakat dilaporkan 90%. Selepas seminggu dilaksanakan, peratusan pematuhan perintah berkenaan mencapai tahap yang amat memuaskan. Alhamdulillah, hari pertama kita nampak masih lagi kesedaran itu kurang, ada lebih kurang 90%. Tapi sehingga semalam, saya boleh bagi antara 95% hingga untuk waktu siang, dan untuk waktu malam kita boleh bagi 98 hingga 100% lah, 100% bagi daerah-daerah ni, especially bagi daerah Paitan dan pekan Telupit dengan pekan Buluran ni. Beliau berkata demikian kepada media selepas menjalankan ops COVID di Pekan Telupit, Sabah. Katanya permis-permis perniagaan di kawasan berkenaan juga mematuhi arahan yang dikeluarkan kerajaan. Walau bagaimanapun, setakat ini tiada tangkapan dibuat berkaitan perintah tersebut, namun pendekatan dengan memberi nasihat tetap disampaikan kepada orang ramai. Nasihat juga turut disampaikan kepada ketua-ketua kampung melalui pegawai pembangunan mukim bagi membantu pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Tambahnya, masyarakat daerah Beluran menerima baik ketetapan diambil kerajaan dalam menangani wabak COVID-19. Di Tawau, tindakan polis menegur masyarakat secara berhema kini bertukar menjadi amaran keras selepas masih terdapat segelintir masyarakat dikesan masih ingkar arahan Perintah Kawalan Pergerakan Kawalan. Tinjauan BTTV di beberapa kawasan perumahan seperti di Megajaya, Batu Empat, Taman Semarak dan Kampung Titingan mendapati masih terdapat penduduk berada di luar rumah termasuk bersenam di kawasan umum. Ketua Polis Daerah Tawau Asisten Komisioner Peter Umbuas ketika dihubungi mengesahkan menerima maklumat berhubung aktiviti luar orang ramai yang dilihat sengaja melanggar perintah itu. Di Megajaya misalnya, polis menerima aduan ada individu yang berada di sekitar premis perniagaan. Bagaimanapun, sebaik unit peronda tiba di lokasi itu, individu berkenaan dipercayai sudah pulang ke rumah. Menurut Peter, dalam pemantauan yang dilakukan hari ini, anggota bertugas mendapati masih ada individu berada di luar kediaman, termasuk ada yang bersiar-siar di jalan taman perumahan. Ini menyebabkan anggota bertugas bertindak memberi amaran tegas dan mengarahkan mereka masuk ke dalam rumah masing-masing. Menurut ACP Peter, secara keseluruhannya penduduk yang ingkar boleh dianggarkan sekitar 5% sahaja, manakala 95% lagi mematuhi perintah itu. Tambahnya, pemantauan dan rondaan akan dilakukan secara berterusan sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan agar matlamat untuk mengekang penularan wabak COVID-19 berjaya dilaksanakan. Tetap berhati-hati. Jangan tunduk keras kepala. Bukan tidak tahu. Dan sempena Hari Polis ke-123 hari ini, berikut ucapan Ketua Menteri.
Dan saya tidak lupa untuk mengambil kesempatan ini juga mengucapkan selamat menyambut Hari Polis, dan di samping itu saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pasukan hadapan yang mengorbankan nyawa mereka, masa mereka untuk bersama dengan keluarga semata-mata untuk ingin menyelamatkan masyarakat kita terjangkit oleh wabak COVID-19 ini. Sekian berita Boni TV malam ini, saya Salbinus Saribun.